Hello everyone. Untuk video kali ini, kita akan teruskan dengan part yang kedua bagi subtopik 7.1 iaitu Kinematics of SHM. So, dalam video pertama kita dah explain macam mana prinsip bagi simple harmonic motion yang dikenali sebagai SHM, dan kita telah tentukan satu formula bagi displacement equation yang dikenali sebagai Y bersamaan A sin omega T, di mana A is for amplitude, omega is for angular frequency. Okay, dan dua kuantiti ini, amplitude dengan angular frequency, will be constant over time. Okay, maksudnya displacement Y akan berubah mengikut time. Okay, tetapi A and angular frequency adalah tetap. Okay, pada mana-mana kedudukan dan pada mana-mana masa, A amplitude and angular frequency adalah constant dan nilai dia tetap. Yang berubah cuma displacement. Okay, now kita akan tengok part yang kedua. Dalam video ni kita akan teruskan dengan kuantiti yang seterusnya, yang mana kita akan tengok macam mana nak derive equation bagi velocity iaitu V, acceleration A, kinetic energy K, dan potential energy U. Okay, derivation untuk empat kuantiti ni kita akan terbitkan bagi formula V, A, K dan U in terms of time dan in terms of displacement. Okay, ini menunjukkan over time dan over displacement, nilai V, A, K dengan U akan berubah. Logik lah, sebab kalau kita tengok pada contoh buaian, kita bermain buaian. Okay, jadi pada certain masa tertentu, nilai V, A, K dengan U akan berubah. Okay, dan bila kita naik juga buaian, pada posisi yang tertentu juga, nilai V, A, K dengan U akan berubah. Okay, so kita akan keluarkan dan kita akan belajar derivation bagi setiap kuantiti V, A, K dengan U in terms of time and displacement. Okey, dan kita akan tengok beberapa soalan. Okay, saya akan gunakan dua contoh soalan untuk kita use equation bagi V, A, K and U in terms of time and displacement. Alright, so dan kita akan tengok pula untuk LO yang seterusnya untuk pengenalan bagi SHM energy, okay, yang di mana simbol dia adalah E, okay, dan relationship antara total energy E dengan amplitude. Okay, so untuk LO ini kita akan keluarkan juga satu formula untuk total energy in terms of amplitude. Okay, dan last sekali kita akan menggunakan dua soalan untuk kita apply equation V, A, K and U bagi beberapa SHM cases. Okay, so kita akan tengok LO yang ketiga dahulu. Macam mana nak derive velocity in terms of time dan juga V in terms of displacement. Right, so kat sini kita akan buat dalam bentuk kotak. Okay, so yang mana untuk kolom yang pertama, bagi row yang pertama adalah relation. Okay, so yang mana kita nak tengok relation, kuantiti dia adalah, first is the, ni just recap daripada yang sebelum ni. Part yang pertama kita dah tengok relation bagi Y, Y is for displacement. Okay, so di mana relation Y in terms of R. Okay, dan in terms of T. Okay, so kolom yang kedua adalah in terms of T. Okay, so T is time. Okay, dan kolom yang seterusnya adalah relation Y in terms of Y, iaitu displacement. Okay, so kat sini with tu maksudnya in terms of lah Okay, relation Y with time, relation Y with Y, Y is the displacement. Okay, dan last sekali kita juga dah tengok untuk nilai maksimum bagi displacement. Okay, so untuk kolom yang terakhir kita akan buat nota kaki sedikit untuk maximum value bagi kuantiti tersebut. Okay, jadi daripada video yang pertama, kita recap bersama-sama. Okay, di mana Y is the displacement. So, relationship Y in terms of time adalah diberi sebagai Y bersamaan A sin omega T. Okay, di mana A is amplitude yang bernilai tetap, constant.
Okay, dan sine menunjukkan SHM relationship tu akan menghasilkan sine graph. Okay, dan omega is a constant which is angular frequency. Okay, dan didarabkan dengan T. T ni adalah tempoh masa. Right, so ini kita dah tengok daripada part yang pertama from video 7.1. Okay, dan relationship Y in terms of Y, maksudnya kita nak tengok relationship Y in terms of itself, so tidak ada. Okay, tiada konsep untuk relationship Y in terms of Y. Sebab Y and Y adalah the same things. So, tak ada relationship, tak ada formula kat situ. Okay, dan maximum value bagi Y kita dah tahu di mana konsep amplitude adalah maximum displacement. Okay, jadi maksudnya maximum bagi displacement adalah A, iaitu amplitude. A stand for amplitude. Apa maksud amplitude? Is maximum displacement. Ini kebiasaan soalan dalam UPS. UPS is for ujian penilaian sumatif. Okay, biasanya kami akan tanya soalan level aras rendah C1, C2. Apakah maximum displacement? Okay, so jawapannya adalah amplitude. Maksudnya kena tahu definition bagi amplitude, which is the maximum displacement. Okay, now back to the target. So target dalam video ni kita nak tengok macam mana derivation bagi quantity V. Okay, V is for the velocity. Okay, V is for velocity. So kita mungkin boleh tuliskan sedikit maksud quantity tersebut. Okay, V is the velocity. Dan Y di atas ini adalah untuk displacement. Okay, so apakah derivation of the velocity in terms of time? Right, so kat sini kita boleh gunakan sedikit prinsip bagi mathematics, okay, iaitu differentiation. Right, jadi daripada asas konsep velocity, so velocity adalah perubahan displacement over time. So dy by dt. Okay, bermaksud kita perlu differentiate equation bagi y. Okay, di mana equation displacement SHM iaitu A sin omega t yang kita akan differentiate in terms of time t. Okay, so kat sini kita akan differentiate in terms of time for formula for displacement. Okay, iaitu A sin omega darab dengan t. Right, so A is the amplitude. So nilai amplitude adalah constant. Okay, so saya akan highlightkan dia. So nilai amplitude is constant. So bila dia constant, kita tak perlu differentiate. Okay, sebab apa? Sebab dia tak ada in terms of time. So dia adalah satu nilai tetap. Okay, jadi dia tak ada relationship to time. So over time, nilai A akan tetap. So maksudnya kat sini kita hanya differentiate of sin for omega t. Right, so daripada prinsip mathematics, okay, yang mana sin, differentiation of sin, okay, akan jadi cos. Okay, so sin omega t akan jadi cos omega t. Okay, so A ni salin semula. Okay, dan differentiate of sin omega t akan dapat cos omega t. Okay, dan kalau nampak dalam the bracket of sin has omega t. So bermaksud kita boleh buat sekali lagi differentiation in the bracket. Bermaksud kita ada dua differentiation. Okay, so kita akan differentiate kan. Yang pertama tadi kita differentiate sin. So ini adalah jawapan dia. Differentiation of sin is cos omega t. Okay, dan yang kedua kita akan differentiate sekali lagi dalam bracket of sin which is omega t. So kenapa kita differentiate dua kali? Sebabkan ada t dalam bracket tersebut. Okay, maksudnya kita akan differentiate pula omega t. Okay, so ini adalah dua kali differentiation. Okay, so ini adalah differentiation yang kedua. So kita akan differentiate pula dalam bracket. Okay, so kalau kita lihat pada differentiation omega t, hasilnya adalah omega. Okay, so the rest of it is salin sahaja. A darab cos omega t. Okay, jangan kacau dia. Okay, dan differentiation of omega t in terms of t, jawapannya adalah omega. Okay, so nampak di sini di mana hasil
omega ini adalah daripada second differentiation dan hasil cos omega t ini adalah daripada the first differentiation. Okay, so these are just a number. Okay, so maksudnya A is just a number. Cos omega t juga adalah satu number. Okay, dan omega ni juga adalah satu number. So maksudnya 3 number yang didarab bersama-sama. So maksudnya kat sini awak boleh kumpulkan, okay, penulisan ni awak kumpulkan A bersama dengan omega dan cos tu letak kat paling belakang. So cos omega t. So ini adalah derivation bagi rumus V in terms of t. Okay, yang mana kat sini kena perhatikan sekali lagi di mana nilai A is constant. Okay, nilai omega juga constant. So nilai omega sini pun nilai dia constant. So saya akan letakkan dengan color merah. Okay, so nanti dalam learning outcome yang seterusnya, yang mana kita akan tengok graf. Okay, so dalam kita belajar graf, baru kita akan lebih faham lah kenapa nilai A dengan omega tu constant. Just for now, you have to know that nilai A dan omega is tetap constant. A is stand for amplitude, omega is stand for the angular frequency ataupun angular velocity. Okay, bermaksudnya kat sini, velocity akan berubah over time, tetapi A dengan omega adalah tetap nilai dia. Okay, so kita boleh define symbol use. Okay, di mana ni adalah amplitude. Okay, omega di sini, dua-dua ni adalah benda yang sama sahaja, kuantiti yang sama, iaitu angular frequency. Okay, di mana angular frequency, rumus yang kita telah tengok daripada part yang pertama, video 7.1, iaitu 2 pi bahagi dengan period ataupun in terms of frequency is 2 pi f. Okay, so ini adalah derivation for velocity in terms of time. Okay, so V in terms of T. So yang saya highlightkan tu adalah quantity yang varies over time. Okay, yang mana A dan omega adalah tetap over time. Okay, now kita tengok pula pada derivation yang seterusnya. Okay, next kita nak tengok pula apakah derivation bagi velocity in terms of displacement. Okay, bermaksud kita akan keluarkan formula V in terms of Y. Kalau kita perhati kat sini untuk kolom yang kedua, V in terms of T, jawapannya adalah V is A omega cos omega T. Okay, kalau V in terms of Y, maksudnya kita akan keluarkan juga rumus V in terms of Y. Okay, so macam mana kita nak keluarkan rumus V in terms of Y adalah, kita akan ambil dulu rumus daripada terbitan V in terms of T. So, from rumus V is A omega cos omega T. Okay. Jadi kat sini kita akan gunakan satu, mungkin boleh gunakan satu konsep Pythagorean theorem. Okay. Ataupun yang mudahnya kita, Pythagorean theorem is okay. Kita boleh gunakan Pythagorean theorem. Okay. Ataupun mungkin kita boleh gunakan daripada konsep sign equation. Okay. Right, so saya akan cuba. Sebab finally kita nak V in terms of Y. So kita boleh gunakan daripada konsep Y. Okay. So kita start dengan Y dulu lah ya. Saya ambil cara yang mudah. Sebab saya ingatkan nak kenalkan dengan satu right angle triangle bagi velocity. Okay, tapi tu cara dia agak sukar sikit. Okay, jadi mungkin kita gunakan cara yang lebih mudah. Okay, from maths. Okay, kita gunakan satu trigonometry sikit. Okay, so kita ambil daripada rumus Y, which is A sin omega T. Alright, so then kita keluarkan sin omega T sebagai subjek. Sebab asasnya kita nak keluarkan V in terms of Y. So, kita perlukan Y. Okay, jadi kita akan keluarkan sin omega T. So, kita akan buat satu ratio. Okay, bawa A ke bawah. So, sin omega T adalah Y bahagi dengan A. Okay, so then daripada rumus trigonometry, so kita ada satu rumus trigo iaitu cos square omega T, okay, tambahkan dengan sin square omega T equal to 1. Okay, so daripada rumus trigo,
Okay, kita perlukan sin square omega t. Okay, jadi kat sini kita akan squarekan sin omega t. Okay, so bila kita squarekan kiri, kita akan squarekan juga di bahagian kanan. Okay, so then daripada rumus trigonometri cos square omega t tambah sin square omega t which is equal to 1. So kita akan masukkan nilai sin square omega t. Okay, di mana sin square omega t adalah y square bahagi dengan a square equal to 1. Okay, so ni kita susun cos omega t. Okay, dan kita alihkan y square per a square ke kanan. So, jadi 1 tolak y square bahagi a square. Okay, dan di sini kita masih ada square of cos. So, kita akan taking a square root. Okay, sebab kita ada cos square darab cos square omega t bersamaan 1 tolak y square per a square. So, kita akan hilangkan square dengan cara meletakkan square root kiri dan kanan. Okay, so then square tu akan hilang. Right, so di sini kita boleh simplify. Okay, di mana cos omega t adalah square root 1 ini adalah sebenarnya a square bahagi a square. Okay, tolakkan dengan y square per a square. Okay, now kita boleh mudahkan. Okay, kita kumpulkan a square di bawah kat denominator. So, akan tinggal sebagai a square tolak y square bahagi a square. Okay. Right, so ini adalah cos omega t. So, dan kenapa kita buat cara ini untuk dapatkan cos omega t adalah disebabkan rumus v, okay, sebab kita nak keluarkan v in terms of y. Jadi, bila kita gunakan balik rumus v, okay, so yang mana v adalah a omega darab dengan cos omega t. Okey, maka kat sini kita akan masukkan cos omega t dalam rumus v. Okey, jadi kita masukkan v is a omega. So cos omega t akan dapat punca kuasa a square tolak y square bahagi a square. So, then kita akan selesaikan. Okay, kita akan simplifykan dia. Alright, so cara untuk simplifykan, kita akan darabkan A di dalam ni. Okay, saya perlukan ruang sedikit. Alright. Okay, so sekarang kita dah ada V bersamaan A omega punca kuasa A square tolak Y square bahagi dengan A square. Okay, so bila kita nak selesaikan A, so kita nampak di mana omega ni kita boleh keluarkan dulu. So kita nak selesaikan A ni. Okay, dia ada satu A dekat sini. So kita akan darabkan dia. Okay, so cara dia adalah kita boleh nampak di mana punca kuasa tu sebenarnya adalah kuasa 1/2. Okay, jadi kalau kita asingkan dia, so kat sini akan dapat punca kuasa A square tolak Y square. Okay, bahagi dengan punca kuasa pun adalah punca kuasa A square. Okay, maksudnya saya akan pecahkan punca kuasa ni, okay, atas dan bawah. Okay, jadi macam ni. Okay, now kita boleh selesaikan A. Right, jadi kat sini punca kuasa dengan kuasa 2 tu akan hilang. Right, so yang tinggal hanyalah A. Okay, omega A square root of A square tolak Y square. Okay, dan yang bawah ni akan tinggal sebagai A sahaja. Okay, now kita perasan di mana A dengan A ni boleh potong. Okay, so kita boleh simplify sedikit. So akan dapat V bersamaan omega. Okay, darab dengan punca kuasa A square tolak dengan Y square. Right, selesai. So kat sini kita dah keluarkan rumus velocity in terms of Y. Okay, so sekali lagi omega dengan A ini adalah nilai constant. So saya akan gunakan color merah untuk menunjukkan nilai dia adalah constant.
Alright, dan V, which is velocity, akan varies over displacement. Okay, bermaksud nilai dia akan berubah. Pada Y yang berbeza, nilai V akan berbeza-beza nilai dia. Okay, so ini adalah terbitan untuk rumus velocity in terms of Y. Okay, so now kita perhatikan satu simulasi yang saya gunakan, okay, seperti buaian. Okay, jadi saya nak tunjukkan kat manakah nilai maximum value for the velocity. Okay, jadi kalau kita perhatikan, bila kita membuai, di manakah laju kita yang paling besar? Okay, kalau kita katakan tengah-tengah buaian ini, okay, saya cuba pausekan dia. Okay. Okay, susah sikit nak pause dia, tak apa. Saya akan lukiskan sahaja. Right, so kalau kita lukiskan tengah-tengah buaian, okay, ini adalah tengah, tak center pula. Okay, so tengah-tengah buaian ini adalah keadaan di mana equilibrium position. So bermaksud kalau dia belum membuai, bermaksud tengah-tengah ini adalah nilai equilibrium position, kosong. Okay, bila dia buai ke kanan ataupun ke kiri dengan maximum value, okay, bermaksud nilai tersebut adalah nilai amplitude. Okay, sebabkan maximum displacement is the amplitude. Okay, jadi manakah titik ataupun posisi yang memberi nilai maximum velocity? So ini adalah maximum amplitude. Okay, maximum displacement which is amplitude. Dan di kiri ni adalah minus amplitude. Okay, so bila kita membuai, di manakah posisi yang akan memberi nilai velocity yang paling besar? Okay, so jawapannya adalah di center, di tengah-tengah. Okay, bila kita buai, sebenarnya kedudukan kita berada di equilibrium position lah adalah kedudukan yang paling laju. Okay, kita akan rasa sensation dan paling seronok dan chill adalah berada di bawah. Okay, paling bawah tu adalah pada equilibrium position. So kat sini adalah keadaan di mana maximum velocity berlaku. Okay, tetapi bila mana kita sedang membuai dan kita pada posisi amplitude dengan minus amplitude, apa yang berlaku, buai tu akan temporarily stop. Dia akan momentarily stop. Okay, tengok. Dia stop sekejap. Stop sekejap. Maknanya dia stop dekat hujung dengan hujung. Hujung dengan hujung tu adalah pada amplitude. Kenapa dia perlu stop daripada bergerak? Sebabkan dia nak bertentangan arah. Okay, kalau kita membuaikan, kita akan bergerak kiri, kanan, depan, belakang kan. So bila kita sampai ke amplitude paling belakang, kita akan stop sekejap sebab nak move ke depan. Dan bila kita membuai paling depan, kita akan stop sekejap sebab kita akan membuai ke belakang. Disebabkan kita nak ubah arah, itu menunjukkan velocity perlu berhenti. Dia akan momentarily stop. Dia akan berhenti seketika. Okay, jadi konsepnya, kalaulah maximum velocity berlaku dekat equilibrium position, maka zero velocity adalah pada amplitude. Okay, zero velocity berlaku pada amplitude. Kenapa? Sebab dia perlu berhenti membuai. Bukan dia perlu berhenti membuai untuk ubah direction. Okay, so saya akan buat remark sikit. Okay, dua keadaan ni, kenapa V adalah kosong? Sebabkan dia perlu ubah arah. Okay, ubah arah untuk continue move in SHM. Okay. Right, so ini adalah konsep velocity, kosong pada amplitude dan maksimum pada equilibrium position. Okay, jadi kalau kita nak cari apakah nilai maximum velocity di equilibrium position, okay, maka jawapannya kita akan lihat balik pada rumus yang kita telah terbitkan, iaitu kedua-dua rumus V in terms of T dan juga rumus V in terms of Y. Okay, jadi paling mudah kalau kita ambil V in terms of T dahulu. Okay, jadi kita ambil daripada rumus V is A omega cos omega T. Okay, jadi kalau nilai
paling besar, V maksimum, dan A omega ni adalah constant. So, apakah maximum value bagi cos omega T? Okay, maximum value bagi cos omega T adalah semestinya 1. Nilai besar, nilai maksimum bagi cos omega T adalah 1. Kenapa? Sebab bagi cos graf, nilai yang paling tinggi adalah 1. Okay, kalau kita masukkan apa-apa nilai omega T daripada 0 degree sampai 360 degree. Sebab satu cycle kan 360 degree. Tekan nilai cos 0 dapat 1. Cos 45 dapat nombor yang 0.1 something. Cos 90 dapat 0. Okay. So maksudnya kat sini nilai yang paling besar bagi cos graf adalah 1. Bermaksud kalau kita nak dapatkan maximum velocity, maksudnya cos omega T perlu nilai dia 1. Okay, jadi kalau V max is A omega darab 1, so jawapannya adalah V max is A darab omega. Okay, so itu adalah nilai maximum velocity, which is A darab dengan omega. Right. So kalau kita nak tahu apakah nilai velocity yang paling besar pada SHM, kita darabkan sahaja nilai amplitude dia dengan angular frequency. Inilah nilai maximum velocity pada equilibrium position. Okay, so kita akan buat remark, this is at equilibrium position. Okay. So now, kalau let's say saya tak nak gunakan rumus V in terms of time, saya nak gunakan rumus V in terms of Y. Right, jadi kalau kita nak tahu apakah maximum value bagi V, okay, kita akan gantikan Y ni sebagai kosong. Kenapa gantikan Y sebagai kosong? Sebab kita tahu konsep maximum velocity berlaku pada equilibrium position. Jadi bila kita gantikan Y pada equilibrium position, maka kita akan gantikan Y sebagai kosong. So bila Y ni jadi kosong, so rumusnya akan jadi V bersamaan omega punca kuasa A square tolak kosong square. So A square tolak kosong square adalah A square. Jadi kalau kita ambil punca kuasa bagi A square, kita akan dapat A. So A darab omega adalah A omega lah. So maksudnya sekali lagi kita akan berbalik kepada rumus A omega untuk nilai maximum velocity. Okay, jadi kat sini poin yang saya nak cuba sampaikan adalah nilai maximum velocity daripada rumus V in terms of time ataupun V in terms of Y, kedua-duanya akan dapat rumus yang sama, iaitu konsep maximum velocity adalah A omega. Okay, senang nak hafal, tengok kuantiti dia A omega, gabungkan dengan V, sebab ni adalah V maximum, so macam VAW, VAW. Kalau maximum displacement, ya. YA, ya. VAW, VAW. Macam itulah Okay. Right, so habis untuk velocity. Okay, now kita akan tengok pula pada acceleration. So macam mana kita nak terbitkan rumus acceleration? Okay, sebelum tu ada satu simulasi lagi kat sini ya. Okay, jadi kat sini kalau kita perhatikan, okay, anak panah V yang berwarna hijau, okay, nilai V dia paling panjang dekat mana? Okay, kita perhatikan. Tengok anak panah berwarna hijau ni. Manakah satu posisi yang mana anak panah dia paling panjang? Okay, jawapannya adalah di tengah-tengah. Alright. Kenapa di tengah-tengah? Sebab di tengah-tengah itu merujuk kepada equilibrium position. Okay, so saya akan lakarkan sikit. So mungkin equilibrium position ni dekat sini ni. Okay, ini adalah equilibrium position. Yang mana Y adalah kosong. Okay, so pada equilibrium position didapati anak panah hijau menentukan V paling panjang dekat Y kosong. Okay, dan kat mana anak panah V tu paling pendek dan hampir tak ada nilai pun? Jawapan dia dekat hujung dengan hujung. Kenapa? Sebab dia adalah pada amplitude. Sebab kalau kat amplitude, V dia adalah kosong. Kenapa V kosong dekat amplitude? Sebab dia nak momentarily stop to change direction. Okay, so itu konsep bagi V. Right, so now kita teruskan dengan konsep yang ketiga bagi acceleration. Okay, acceleration. Okay, acceleration adalah kuantiti A.
Alright, so kita akan keluarkan rumus A in terms of T. Okay, jadi daripada konsep pecutan, so pecutan adalah semestinya perubahan halaju over time. Okay, maksudnya kita perlu differentiate rumus velocity SHM. Okay, di mana rumus velocity SHM in terms of T, okay, yang kita dah keluarkan adalah A omega cos omega T. So, kita akan ambil rumus velocity SHM ni masukkan dalam pecutan. So, kita akan differentiate V adalah A, rumus V dalam SHM velocity is A omega cos omega T. Okay, so sekali lagi kat sini, A dengan omega ini adalah constant. Okay, bila dia constant, kita tak perlu differentiate dia. Okay, so kita bawa dia keluar. Okay, yang kita differentiatekan hanyalah cos omega T. Okay, so bila kita nak differentiate cos omega T, kita akan buat 2 kali differentiation. Okay, differentiation yang pertama adalah kita differentiate cos dulu. Okay, dan differentiation yang kedua, kita akan differentiate pula dalam cos. Okay, iaitu omega T. Okay, kita buat 2 kali differentiation. Okay, so untuk hasil differentiation yang pertama bagi cos omega T, okay, apakah jawapan dia? Okay, so A darab omega, kita salin balik. Okay, dan apakah jawapan bagi differentiation of cos omega T adalah minus sin omega T. Okay, so ini adalah jawapan untuk differentiation yang kali pertama. Differentiation cos adalah minus sin. So, dan kita salin balik minus sin omega T. Okay, ini adalah jawapan untuk the first differentiation. Okay, dan kita differentiatekan sekali lagi dalam cos which is omega T. Okay, dan apakah jawapan differentiation bagi omega T adalah omega. Okay, ini adalah jawapan hasil untuk the second differentiation which is omega. Alright, so now kita nampak ada 3 numbers. A omega, nombor yang pertama. Minus sin omega T, nombor yang kedua. Dan omega adalah nombor yang ketiga. So, then kita just susun sahaja dia. Satukan omega dengan omega. So, minus ni baru keluar. Ini adalah A. Okay, dan A, omega ni dah ada square. Sebab kita darabkan omega ni dengan omega ni. Omega dalam sin tak boleh didarabkan bersama-sama. Sebab itu adalah hak milik sin. Tapi ini adalah number. This is also a number. The same number. Omega di luar ni dua-duanya adalah the same number. Dan omega dalam pun adalah the same number. Cuma dia tak boleh ditukar hak milik. Dia sebabnya omega ni adalah hak milik sin. Okay, jadi kita kumpulkan omega luar-luar ni je. So kat situ dapat 2 kali omega. Okay, dan yang lain adalah sin bagi omega T. Okay. So, antara semua nilai kuantiti ni, yang constant adalah A dan omega. Okay, so saya akan colourkan dia dengan merah. Okay, A omega is constant. Okay, dan omega ni ada square dekat sini ya. Okay, A omega square. Okay, so ini adalah rumus terbitan bagi pecutan in terms of T. Okay, dan over time yang berubah adalah pecutan. Tetapi A dengan omega adalah tetap. Right, so kita tengok pada simulasi ni. Okay, over time bermaksud bila katakan kita start dengan Okay, sekarang adalah pada T0. Contohlah spring ni masa dia nak start elongate, kita nak start daripada maximum elongation and then this is T0. Okay, now kita tengok pada arah pecutan. Arah pecutan dia akan sentiasa berubah. So, arrow yang berwarna merah ini akan sentiasa berubah dia punya panjang dia. Menunjukkan nilai dia akan berubah. Semakin panjang dia punya arrow maksudnya semakin besar nilai A. Dan kalau semakin pendek nilai arrow tu maksudnya semakin kecil lah nilai A. Itu adalah kenapa A akan berubah over time. Tetapi nilai amplitude dengan omega adalah tetap.
Okay, kenapa nilai amplitude tetap? Kenapa? Sebabkan SHM ni dia akan dia punya jarak daripada equilibrium position. So saya akan remarkkan sikit. Okay, jarak dia daripada equilibrium, which is here. Okay, ini adalah equilibrium position. Okay, kepada maximum displacement, mungkin paling bawah, ini adalah maximum displacement minus A. Okay, dan paling tinggi ni, sekejap, kita tengok kat mana dia berhenti. Okay, katakan dekat sini. Okay, ini adalah Y positif A. Dia tetap. Maksudnya, over time, nilai amplitude dengan minus amplitude ni tetap nilai dia. Tak adalah semakin lama, semakin dia akan damping. Oscillation ni dia semakin berkurang, damping. Tak. Ini bukannya damping oscillation. Ini SHM. So, dia akan oscillate forever. Okay, dan kenapa omega juga adalah nilai dia tetap? Sebabkan frekuensi dia untuk complete satu cycle tu sama je. Tak adalah bermaksud spring tu semakin lama semakin laju dia punya oscillate ataupun semakin perlahan oscillation dia, tak. Okay, so maksudnya satu cycle dia akan ambil masa yang sama tempoh untuk the second cycle. The third cycle akan ambil masa yang sama untuk the third cycle sama tempoh dengan the second cycle and the first cycle. Okay, so ini menunjukkan omega adalah tetap. Okay, so now kita akan terbitkan pula formula pecutan in terms of Y. Okay, jadi kat sini sebenarnya kita tak perlukan derivation bagi A in terms of Y. Kenapa? Adalah disebabkan kita dah keluarkan rumus A. SHM definition dia adalah A bersamaan minus omega square Y. Okay, tapi tak apa, kita sebenarnya juga boleh keluarkan terbitan dia. Kenapa dapat minus omega square Y? Okay, so reason dia adalah kita ambil balik rumus A in terms of T, okay, dan kita akan masukkan sin omega T tu. Right, okay, jadi from rumus A, kita ambil kat sini. Okay, A is minus A omega square sin of omega T. Okay, kan kita nak ambil A in terms of Y. Kita tak nak sin dalam rumus dia. Okay, jadi kita akan gunakan displacement SHM, which is Y is A sin omega T. Okay, dan kita masukkan. Okay, kita sub in. Bila kita sub in dalam acceleration, so kita dapat A bersamaan minus omega square. Okay, dan kita susun A di sebelah sin. Okay, perasan tak? Benda ni adalah sebenarnya Y. So, ini adalah Y. The same thing. This is actually Y. Right, so sebab itulah kita dapat rumus pecutan dalam kuantiti displacement sebagai minus omega square Y. Okay, so sekali lagi kat sini, omega ni adalah constant value. Okay, yang berubah over position tu hanya Y dengan A sahaja yang akan berubah. Okay, so omega square tu tetap, nilai dia tetap. Okay, dan omega ni adalah nilai tupai frekuensi ataupun tupai bahagi dengan period. Okay, dan the same reason as A in terms of T, kenapa A berubah dengan masa dan kenapa A berubah dengan Y adalah tengok pada simulasi ni pun kita boleh perhatikan. Okay, saya gunakan animation buaian pula sekarang. Okay, jadi kalau kita perhatikan, acceleration dia akan berubah-ubah mengikut posisi. Okay, jadi kalau tengok pada nilai maximum acceleration, di manakah nilai maximum acceleration yang paling besar? Okay, kalau ini adalah posisi equilibrium, okay, dan maksimum buaian, maksimum ayunan dekat kanan ni adalah amplitude dan paling kiri ni adalah minus amplitude. Okay, kat manakah nilai A yang paling besar? Okay, kalau tak nampak pada buaian, kita tengok pada gambar rajah simulasi spring ni. Okay, tengok. Warna merah ini adalah arrow bagi acceleration. Okay, acceleration mana arrow yang paling panjang? Okay, kalau dia melepasi kosong, cuba tengok. Kalau dia melepasi equilibrium position, adakah arrow yang berwarna merah ni panjang? Okay, kita tengok ayunan dia. Right. So, perhatikan. Okay, anak panah berwarna merah tu, kat manakah anak panah dia yang paling panjang?
Right. So sekarang saya rasa awak dah patut tahu di mana nilai yang paling panjang bagi pecutan berlaku pada amplitude. Okay. Tetapi anak panah tu paling kecil dan hampir kosong dekat Y kosong. Dia bukan hampir kosong, dia memang nilai dia kosong dekat Y kosong. Okay, so maksudnya kat sini, pada amplitude lah nilai acceleration yang paling tinggi. Okay, amplitude positif ataupun negatif, kedua-dua ni akan memberi nilai maximum acceleration. Okay, tetapi nilai acceleration tu adalah zero. Di mana? Di equilibrium. Okay, di equilibrium dia adalah A kosong. Dia terbalik dengan konsep V. Okay, dia terbalik dengan konsep V. Kalau V yang paling besar dekat equilibrium position, tetapi kalau pecutan yang paling besar dekat amplitude. Right. Okay, dan apakah nilai maksimum bagi acceleration? Jadi kalau nak tahu nilai maksimum bagi acceleration, kita boleh gunakan mana-mana rumus A in terms of T ataupun A in terms of Y. Katakanlah saya nak gunakan rumus A in terms of T. Okay, jadi kalau kita nak nilai A yang paling besar, so maksudnya kita perlukan maximum value bagi sin omega T. Kita tak boleh nak maximizekan lagi A dengan omega sebab nilai dia constant. Jadi kita boleh ubah sin omega T sebab sin omega T varies over time. Dia boleh memberi nilai kosong sehingga 1. So maksudnya nilai yang paling besar bagi sin adalah 1. So jadi bila 1 darab dengan A omega square, okay, jawapannya adalah A omega square. Okay, maksudnya maximum acceleration adalah A omega square. Okay, kalau kita ambil pula rumus A in terms of Y, okay, dan kita tahu konsep di mana pecutan paling besar dekat amplitude, so maksudnya kita kena gantikan Y sebagai amplitude. So bila kita gantikan Y sebagai A, kita akan dapat A darab omega square. So maksudnya mana-mana rumus A in terms of T ataupun A in terms of Y, dua-dua akan dapat konsep maximum acceleration as A omega square. Right, dan kat sini kita boleh ambil nilai minus ataupun tidak. Sebab apa? Sebab nilai pecutan tu is A omega square. Tetapi kenapa dia ada minus? Disebabkan kedudukan dia. Sebab apa? Kalau tengok pada anak panah merah tu pun dia ada arrow ke bawah, arrow ke atas kan. Jadi maksudnya kalau arrow dia ke atas, bermaksud dia sedang berada pada minus amplitude. So kita akan letakkan minus A omega square. Okay, kalau dia sedang berada pada amplitude A, iaitu pada Y sama dengan A, maksudnya anak panah merah ni iaitu pecutan dia ke bawah. So maksudnya dia adalah minus acceleration. So waktu tu kita akan letakkan minus. Okay, jadi kat sini kita boleh abaikan minus dalam gantian maximum acceleration. Sebab apa? Sebab dia hanya menunjukkan arah sahaja. Arah arrow A tu ke mana? Kanan ataupun kiri. Okay, siap untuk acceleration. Okay, next kita akan teruskan untuk kinetic energy. Okay, so yang keempat adalah kinetic energy. Okay, so kinetic energy adalah simbol K. Okay, jadi kat sini saya nak jelaskan di mana memang ada sebenarnya rumus K in terms of T. Okay, tetapi dia tidak berada dalam silibus matrikulasi. Okay, saya just tunjukkan sekali lalu sahaja. Okay, apakah rumus K in terms of T? Tetapi saya gunakan color biru. Ini out of our syllabus in matriculations. Okay, out of syllabus. So kalau you tak nak dengar, you boleh lajukan video minit ni dan terus ke K in terms of Y. Okay, tapi kalau you nak tahu macam mana apa rumus K in terms of T, okay, saya akan tunjukkan sekarang. Right, so idea dia sangat simple. Okay, di mana kita akan keluarkan konsep kinetic energy seperti yang kita dah kenal dalam topik energy adalah half mv square. Okay, dan kita akan masukkan V in terms of SHM velocity yang kita dah ada. Yang mana V is A omega cos omega T. Okay, so kita masukkan sahaja V SHM sebagai A omega cos omega T. Okay, dan kita squarekan dia.
Okay, dan kita selesaikan mathematics. So, A square ni kita akan squarekan A, squarekan omega dan squarekan cos. So, bila kita squarekan, kita dapat A square, omega square, cos square darab dengan omega T. Okay, so ini adalah rumus K in terms of T. Right, so itu adalah the topic is out of our syllabus ya. Okay, sekarang yang berada dalam syllabus adalah K in terms of Y. Okay, jadi sekali lagi kalau kita nak keluarkan terbitan K in terms of Y, jadi kita akan balik kepada asas. Asas kinetic energy adalah half mv square, sama je step dia. Okay, but now kita akan masukkan pula V in terms of Y. Instead of kita masukkan V in terms of T, untuk gantian K dalam sebutan T, kalau sekarang kita akan masukkan V in terms of Y. Okay, jadi rumus V in terms of Y, okay, V in terms of Y, okay, adalah, okay, this is half, okay, half didarabkan dengan mass okay, V in terms of Y adalah omega square root of A square minus Y square. Okay, dan kita squarekan dia. Okay, dan kita selesaikan mathematics. Okay, so M ni mass, so tak perlu selesaikan dia. Mass biarkan M biasa. Okay, so square ni kita akan square ke omega, so dapat omega square. Okay, dan sekali lagi kita akan squarekan punca kuasa. So kalau kita squarekan punca kuasa ni akan hilang. So, kita akan dapat A square tolak Y square sahaja. So, ini adalah rumus K in terms of Y. Okay, dan sekali lagi, K akan varies with Y. Okay, kenapa? Sebab velocity. Kalau K kan dia berkadar langsung dengan velocity. Jadi, kalau velocity dia berubah, bermaksud K akan berubah. Dan kita tahu konsep velocity dia berubah over position, over displacement. Bermaksud K juga akan berubah over Y, iaitu displacement. Okay, dan yang constant in the formula is M, omega dan amplitude. M is stand for mass. Mass siapa? Adalah mass yang oscillate. Okay, mass yang oscillate. Okay. So, ini adalah rumus K in terms of Y. Okay, mana M ini adalah mass. Okay, A is for amplitude, omega is the same thing as angular frequency dan nilai dia 2 pi f ataupun 2 pi per period. Okay, so now kita tengok kat manakah nilai kinetic energy yang paling besar. Alright, so kalau kita lihat pada velocity, bila K yang paling besar bermaksud velocity dia paling tinggi. Okay, jadi kita dah tahu konsep dia. Bagi buaian contohnya, kat manakah position yang menunjukkan velocity yang paling besar? Adakah dekat equilibrium position ataupun adakah dekat amplitude? Okay, yang mana satukah position akan memberikan nilai velocity yang paling besar? Okay, jawapan dia dekat equilibrium position. Kenapa? Sebab kalau dekat amplitude, V dia kosong. Okay, jadi bila V kosong dekat amplitude, maka K juga akan kosong. So, kat mana maksimum K berlaku? Adalah dekat equilibrium position. Sama macam konsep V. Sebab V dengan K berkadar langsung. Jadi, kalau V max dekat kosong, maka K juga max dekat kosong. Okay, dan nilai K paling kecil, iaitu kosong, adalah dekat amplitude. Dua-dua amplitude ni, nilai K dia akan memberi nilai kosong. Okay, kenapa? Sebab dekat amplitude V adalah kosong. Kenapa V kosong pula dekat amplitude? Sebab dia perlu stop sebentar untuk ubah direction, to continue move in SHM. Jadi bila V kosong, K juga kosong. Kena tahulah kat sini relationship K dengan V, dia akan berkadar langsung. Okay, dan apakah nilai maximum value bagi K? Okay, jadi kalau kita nak tengok pada konsep maksimum K, jadi kita akan gantikan Y ini nilai pada maksimum. Okay, di mana nilai paling besar
bagi maksimum K berlaku dekat Y kosong. Okay, jadi bila kita gantikan Y ni sebagai kosong, okay, saya akan tuliskan sedikit sebab mungkin ada yang takkan perasan macam mana nak buat gantian dan keluarkan formula dia. Okay, jadi bila kita tahu K max berlaku dekat Y kosong, okay, so kita gantikan Y kosong. Okay, Y kosong adalah K max bersamaan half darab dengan M omega square. So Y tu adalah kosong, so tolak kosong square. Okay, so apa yang tinggal adalah half M omega square darab dengan A square. Okay, so ini adalah rumus bagi K maksimum. Okay, yang mana nilai dia adalah half didarabkan dengan M omega square. Okay, darabkan dengan A square. Okay, jadi kat sini saya nak kenalkan satu kuantiti yang dinamakan K. Okay, K ini adalah force constant. Okay, so M omega square juga sebenarnya adalah satu kuantiti K. Okay, yang mana K ini adalah force constant. Okay, so force constants adalah K. Okay, yang mana K ini juga adalah sebenarnya sama dengan M darab dengan omega square. Okay, jadi instead of kita tulis nilai maksimum K sebagai half M omega square darab dengan A square, kita juga boleh keluarkan dia sebagai half K darab dengan A square. Dia adalah benda yang sama. Ataupun M omega square ni as a force constant, so darabkan K dengan A square. Okay, so ini adalah maximum value bagi kinetic energy, which is half M omega square darab dengan A square. So all of these quantities are constant. Okay, dan K ini adalah force constant, di mana nilai dia adalah M darab dengan omega square. Right, just recap sebab daripada video yang pertama kita dah belajar sebenarnya force constant tu apa. Okay, dan kalau kita tengok force constant ni datang daripada asas bagi daya. Okay, daya di mana daya tu diperlukan untuk kembalikan posisi objek kepada equilibrium. Okay, so ni adalah spring force. Okay, jadi kita teruskan pula dengan kuantiti yang seterusnya. Okay, yang mana kuantiti yang seterusnya adalah U. Okay, U adalah potential energy. Potential energy. Potential energy ni adalah tenaga keupayaan. Okay, yang mana simbol potential energy sama saja dengan simbol potential energy yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni. Okay, sebenarnya simbol dia adalah U, capital U. Okay, jadi sekali lagi, rumus U in terms of time juga ada, tetapi tak ada dalam silibus. Okay, jadi saya akan gunakan colour biru untuk menunjukkan rumus U in terms of time tu tiada dalam our syllabus. But if you wanted to know how is the formula come out, you boleh teruskan dengan video ni. Kalau tak nak tengok, you just scroll to the minute yang terusnya untuk U in terms of Y. Okay, jadi kalau kita nak keluarkan U in terms of time, okay, kita akan keluarkan konsep asas bagi energy. Okay, mana spring energy adalah half K darab dengan X square. Kita tak menggunakan konsep gravitational potential energy. Okay, kenapa? Sebab kita perlukan keadaan di mana dia oscillate over time dan diperlukan keseimbangan. Jadi kita akan gunakan half Kx square. Sebab konsep bagi spring, dia akan kembali kepada equilibrium, di mana dia nak perlukan satu daya luar untuk kembalikan dia kepada position asal. So kita akan gunakan spring punya potential energy, bukannya gravitational potential energy. Okay, jadi daripada konsep U sama dengan half Kx square, kita kena tahu, ni bukanlah kita kena tahu, tapi dalam syllabus tak ada. So X ni actually is the displacement. This is actually the displacement SHM. Bila kita kaitkan dengan SHM, this is actually Y. Okay, jadi kita akan masukkan rumus Y. Okay, Y SHM. Yang mana Y adalah
A darab dengan sin darab dengan omega T. Okay, dan kita squarekan dia. Okay, now bila kita squarekan dia, so K ini is actually the spring constant, which is the same thing as the force constant. Kita kenal tadi kan, yang mana tu adalah M omega square. So dia adalah the same thing. So this is actually the M omega square. Dan kita squarekan A, and then squarekan sin. Siap. So ini adalah rumus U in terms of time. Okay, now in the syllabus, kita kena tahu adalah rumus U in terms of Y. Okay, jadi kita akan keluarkan asas dia yang sama. Okay, yang mana asas bagi spring potential energy, which is half kx square, but x is actually the displacement SHM, so kita akan keluarkan sebagai Y. Benda yang sama je. Step dia sama. Okay, cumanya kali ni kita akan masukkan rumus Y in terms of Y lah. Jadi kat sini sebenarnya dah tak perlukan sebab memang dah ada dah rumus U in terms of Y. Okay, jadi kalau kita masukkan K tu sebagai M omega square, so kita akan dapat half darab dengan M omega square didarabkan dengan Y square. Okay. So ini adalah rumus U in terms of Y. Okay, dan sekali lagi M dan omega tu adalah constant. So kita akan colorkan dia dengan merah. It's constant. Alright. So, kat manakah position di mana potential energy yang paling besar berlaku pada SHM? Okay, jadi kalau kita tengok pada buaian, disebabkan U ni bergantung kepada Y, maksudnya kalau nak besar nilai U, bermaksud nilai Y tu paling besar. Jadi, kat manakah nilai Y yang paling besar? Okay, semestinya Y yang paling besar adalah pada amplitude. Sebab maksimum displacement berlaku pada amplitude. Okay, jadi maksudnya pada amplitude lah nilai potential energy ni paling tinggi. Okay, so ini dekat A dengan minus A, kedua-dua ni akan memberi nilai maximum potential energy. Kenapa? Sebab U dengan Y berkadar langsung. Jadi bila Y tu adalah A, so maksudnya nilai U tu paling tinggi lah. Di mana nilai dia half M omega square darab dengan A square. Tapi kalau Y dia adalah kosong, daripada rumus kita gantikan Y kosong dapat U sama dengan kosong. Menunjukkan zero potential energy berlaku di equilibrium position. Okay, konsep U ni terbalik dengan K. Kalau K maksimum berlaku dekat equilibrium position, tetapi potential energy maksimum berlaku pada amplitude. Dia terbalik. K dengan U terbalik, V dengan A pun terbalik. Okay, senang hafal macam tu. Okay, dan apakah value bagi maksimum potential energy? Okay, so ini mudah saja sebab apa? Sebab kita tahu konsep potential energy tu berlaku dekat amplitude. Okay, jadi kita akan gantikan Y ni sebagai A, amplitude. So kita akan dapat nilai dia adalah half M omega square A square. Sebab kita just straightforward gantikan Y sebagai amplitude. Sebab konsep potential energy paling besar dekat amplitude. Okay, ataupun kalau kita nak buat penulisan sebagai force constant, so kita akan dapat half darab dengan K darab dengan A square. Okay, so ini adalah nilai maksimum potential energy. Right, and then last but not least, okay, kita akan keluarkan rumus yang terakhir iaitu tenaga, total energy. Okay, ini adalah yang ke-6. Okay, konsep yang ke-6 adalah total energy. Total SHM energy. Okay, yang mana simbol dia adalah E. Okay, jadi kita tak akan keluarkan E in terms of time. Sebab apa? Sebab kita tak berminat dengan K and U in terms of time. Sebab dia adalah out of our syllabus. Okay, so saya straightforwardkan saja. Ni adalah out of our syllabus. Walaupun dia ada sebenarnya rumus ada sebenarnya rumus energy in terms of time, but it's just out of our syllabus. Okay, so kita akan straightforward ke
E in terms of Y. Alright, jadi kalau kita tengok pada asas bagi total energy adalah hasil tambah K dengan U, iaitu hasil tambah kinetic energy dengan potential energy. So ini adalah konsep total energy. Okay, mana dalam mechanical energy itu adalah K dengan U. So kita tambahkan dua nilai tersebut. Okay, so kalau kita masukkan rumus E, iaitu K. K yang kita dah keluarkan di atas adalah half M omega square darab dengan A square tolak Y square. Okay, ini adalah K. Okay, dan kita tambahkan dengan rumus U in terms of Y yang kita baru keluarkan adalah half M omega square Y square. Okay, now kita buat mathematics. Kita kembangkan formula ni. Okay, so kita akan dapat half M omega square A square tolakkan dengan half M omega square Y square tambahkan dengan half M omega square Y square. So, perhatikan betul-betul. Macam mana kita nak simplify this equation? Apa yang sama? Kalau perasan, ini dengan ini sama. Okay, dan dia 1 minus 1 plus. The same number. Okay, maksudnya kita potong saja. Okay, maksudnya kita tinggal dengan E bersamaan half M omega square A square. So, ini adalah rumus total SHM energy. Okay, dan perhatikan juga betul-betul manakah satu nilai yang tetap antara M omega dengan E. Jawapannya adalah semua sekali ni adalah nilai constant. Okay, sebab mass is constant. Bermaksud bila kita berayun, logically, kita dengan satu jisim yang sama, bila kita bermain buaian, jisim kita tetap, mass kita tetap. Okay, so dia mesti tetaplah. Omega for SHM juga akan tetap. Kenapa? Sebab period dia adalah sama. Okay, dan amplitude juga adalah sama. Ini bukan damping oscillation. So, bermaksud energi ni dia tidak dipengaruhi oleh displacement. Okay, bermaksud bila dekat mana-mana posisi sekalipun, nilai total energy adalah sama sahaja nilai dia, which is half darab dengan M omega square darab dengan A square. Walaupun dekat Y kosong, E masih tetap half M omega square A square. Walaupun Y dekat amplitude ataupun minus amplitude, juga nilai E adalah half M omega square A square. Okay, maksudnya maksimum total energy adalah tetap. Dia tak ada nilai maksimum, tak ada nilai kosong. Dekat mana-mana position, dekat mana-mana tempoh masa, nilai total energy adalah sama. Inilah reason kenapa kita katakan energy is conserved. Okay, this is the principle bagi conservation of energy. Dia tak berubah over time. Dia tetap. Tenaga tu terabadi. This is the principle of conservation of energy. Okay, apa maksud dia? Maksudnya energy tu akan tetap. Nilai total energy SHM constant. Okay, dia does not depends on, it doesn't depends on displacement. Okay, ataupun time. Okay, so habis untuk rumusan bagi 6 kuantiti dan relationship dia dengan time and the displacement. Okay, dan juga kita dah tengok apakah maximum value untuk setiap kuantiti tersebut. Okay, kalau kita berbalik kepada linear outcome, maka kita dah perasan yang mana kita dah belajar macam mana nak derive equation V, A, K, U in terms of time dan displacement. Okay, dan saya juga telah emphasiskan apakah relationship antara total energy dengan amplitude. Okay, di mana kat sini kita nampak di mana daripada rumus total energy, okay, di mana total energy adalah half M omega square darab dengan
A square. Okay, jadi energy is directly proportional with the square of the amplitude. Okay, jadi kalau semakin besar nilai amplitude tu, then baru energy dia akan besar. Tetapi dia tak dipengaruhi oleh displacement, position maupun time. Okay, now kita akan tengok pada LO yang terakhir. Kita akan belajar beberapa case, 2 cases untuk kita apply equation kita baru kenal tadi. Okay, so these are the 2 problems. So kita tengok soalan yang pertama. The simple harmonic motion SHM untuk mass particle seberat 5 exponent minus 3 kg. So kita keluarkan information. So diberi mass, okay, iaitu 5 exponent negative 3 kg. Okay, then given the SHM equation as x is 0.1 sin 4t. Okay, di mana x adalah displacement and t adalah time. Okay, now kita nak gunakan rumus displacement equation. Okay, hati-hati sebab sekarang kita punya syllabus yang baru, kita punya displacement quantity dia adalah y. Kita tak lagi gunakan sebagai x. Okay, jadi saya akan tukarkan sedikit, bukan x tapi kita akan gunakan y. Sebab kita punya syllabus sekarang displacement adalah y. Okay, jadi kita dapatlah y 1 SHM dengan 0.1 sin 4t. Soalan pertama, determine the speed of the particle pada tempoh masa 5 second. Okay, jadi first thing first, apa yang kita akan buat adalah kita akan cari information selain daripada mass. Okay, jadi kalau kita tengok daripada equation displacement yang diberi, kita boleh comparekan displacement equation ni dengan asas SHM displacement. Okay, so how to do it? Okay, jadi kita akan start dengan comparison. Okay, kita akan comparekan equation asas, okay, y bersamaan A sin omega t, okay, dengan equation SHM yang diberi dalam soalan. Okay, yang mana equation diberi dalam soalan adalah y is 0.1 sin 4t. Dan perhatikan macam mana penulisan dia. Dia buat y dalam bracket t. And then 0.1 sin 4t. Ini menunjukkan y dia akan varies with t. Kalau kita nak mudahkan, kita just sebab y sahaja pun tak ada masalah. Sebab kita faham di mana displacement akan varies, akan berubah dengan time. Jadi sebenarnya penulisan sebenar adalah y dalam bracket t menunjukkan y varies with t. But it's okay to just write as y. Buat y sahaja tak ada masalah, sama je maksud dia. Okay, so kita comparekan y bersamaan A sin omega t. Okay, jadi kalau kita nampak di mana A ini amplitude. Okay, kalau comparison dia sama dengan 0.1. Okay, dan omega ni adalah sama value dengan 4. Okay, maksudnya kita boleh keluarkan juga another information selain mass. Okay, maksudnya kita tahu amplitude adalah 0.10. Okay, dan omega juga adalah 4 radian per second. Okay, hati-hati sebab kita kena tengok balik soalan, adakah displacement ni dalam meter? Okay, ya, dalam meter. So maksudnya amplitude dia adalah dalam meter. Tetapi kalau dalam soalan dikata displacement dia dalam sentimeter. Okay, jadi amplitude juga adalah dalam unit sentimeter. Hati-hati. Okay, saya akan buat remark sikit kat sini. Okay, remark dia adalah unit bagi displacement, okay, adalah sama unit dengan amplitude. Okay, jadi kalau dalam soalan tu dia kata y tu dalam millimeter, maksudnya amplitude dia juga dalam millimeter. Okay. Dan omega ni tak ada masalah sebab time tu adalah dalam second. Tak pernah ada keluar soalan dalam minit, hour, years, tak pernah sebab SHM ni just tempoh masa yang singkat untuk oscillate. Jadi tak logik kalau dia ambil masa yang sampai bertahun-tahun untuk lengkapkan satu cycle. Jadi T ni adalah dalam second, so automatically omega ni dalam unit radian per second. Okay, so 4 radian per second. Okay, so selain mass kita ada nilai
A dan omega. Okey, jadi berbalik kepada soalan. Apakah speed of the particle at t of 5 second? Okey, jadi kita nak cari speed. So, speed tu adalah V. Okey, tetapi V ni pada tempoh 5 second. Bermaksud kita kena keluarkan V in terms of T. Okey, kita akan keluarkan rumus V in terms of T. Okey, jadi kalau kita nak keluarkan rumus V in terms of T, kita boleh straightforward gunakan rumus yang kita dah ada, iaitu A omega cos omega T. Okey, sebab dalam peperiksaan PSPM, peperiksaan akhir, okay, kita akan bagi dia punya rumus V in terms of T sebagai A omega cos omega T. Ini syaratnya kalau Y is in sign. Okay, sebab bila kita differentiate sign baru dapat cos. Ya. Okay, so kita kalau tak boleh hafal ataupun tak perasan dalam formula dah diberi, awak boleh keluarkan derivation asas dia. Maknanya awak kena differentiatekan balik Y. Okey, so sekarang saya gunakan sahaja formula yang kita dah terbitkan daripada rumusan di atas. Okey, so kalau soalan tu dia minta speed of the particle pada Y. Contoh, dia bukan minta pada tempoh masa 5 second, tapi katakan dia minta pada Y. Contohlah, pada Y 2 meter. Okey, jadi kalau dia minta speed pada Y, pada displacement, maksudnya kita tak boleh gunakan V in terms of T. Kita kena gunakan V in terms of Y. Jadi waktu ni kita perlu gunakan equation V in terms of Y. Which is A omega punca kuasa of, V is omega punca kuasa A square tolak dengan Y square. Punca kuasa A square tolak dengan Y square. Okay, sebab apa? Sebab kita akan gantikan Y sebagai 2 dan kita cari V. Sebab omega dengan A ni constant kan? Dia constant. Okay, so kena hati-hati dengan soalan. Tetapi sekarang dia minta in terms of time. Okay, jadi maksudnya kita kena gunakan rumus V in terms of time. Kalau dia minta speed pada displacement 2 ataupun pada mana-mana displacement, keluarkan V in terms of displacement. Sekarang dia minta speed pada in terms of time. Jadi kita keluarkan halaju in terms of time. Macam itulah cara dia. Okey, so kat sini V ni kita akan cari nilai dia dan kita akan gantikan T ni sebagai 5 second. Okey, 5 second. Jadi A omega ni adalah nilai constant. Okey, jadi kita boleh masukkan sahaja nilai yang constant tadi. So A kita dah keluarkan, dia adalah 0.1. Okey, darabkan dengan omega adalah 4. Okey, cos omega ni adalah 4. Okey, darabkan dengan 5. Okey, 4 darab dengan 5. T ni adalah pada tempoh 5 second. Okey, so kita tekanlah nilai dalam kalkulator. Okey, hati-hati kat sini ladies and gentlemen. Bila tekan nilai dalam kalkulator, 4 darab dengan 5, cos 20, 4 darab 5 is 20. So 0.1 darab 4 is 0.4. Okay, 0.4 cos 20. Hati-hati, kita akan tekan kalkulator untuk cos 20 ni dalam radian mode. Okay, saya nak stresskan kat sini. Ini sangat-sangat penting. Okay, cos 20 ni adalah dalam radian mode. Saya guna color yang very outstanding. Okay, tukar kalkulator dalam radian mode. Okay, radian mode. Kenapa dalam radian mode? Bukan dalam degree mode. Kenapa dalam radian mode? Adalah disebabkan omega T. Okay, because of omega T. Okay, apakah unit bagi omega? Omega radian per second. Dan apakah unit T? T adalah second. So, second dengan per second cancel. So, yang tinggal adalah radian. Bermaksud omega T ni kan kita nak bawa cos. So, cos omega T. Bermaksud cos itu dalam unit radian. Okay, bukan dalam unit degree. Jadi, tekan kalkulator 0.4 darab dengan cos 20 dalam unit radian. Bukan dalam degree mode.
Okey. So, apakah jawapan kita? Kita tekanlah kat nilai kalkulator. Saya tak jumpa pula kalkulator saya sekarang. Okey. So, hati-hati tekan nilai 0.4 darab cos 20 dalam radian mode, bukan dalam degree mode. Okey. Jadi, topik 7 ni, semua pengiraan V, A, K, U, E, Y, semua adalah dalam degree mode. Okey. Tolong ambil perhatian. Okay, so tekan kalkulator dalam radian, bukan degree, dalam radian mode, tekan nilai V dalam radian mode, itulah jawapan kita dalam unit meter per second. Okay, selesai untuk soalan 1 Roman. Okay, next. Soalan dia minta adalah kedua, kinetic energy maximum of the particle. Okay, maksudnya nak cari nilai K maximum. Okay, jadi kita nak keluarkan K maximum. Okay, jadi kalau kita nak tahu apa nilai K maximum, kita dah tahu konsep K maximum adalah half m omega square darab dengan A square. Konsep dia dekat sini. Okay, kita dah keluarkan dia punya konsep. So, masukkan sahaja dalam konsep. So, konsep K maximum berlaku pada half m omega square darab dengan A square. Okay, masukkan sahaja nilai dia. So, mass dalam soalan tadi berapa? 5 eksponen negatif 3 kilo. Okay, omega 4 square. A 0.1 square. Okay, tekan kalkulator. Jawapan dalam joule. Selesai. Okay, dan soalan ketiga. Potential energy pada displacement Y 0.03. Okay, maksudnya kita nak cari U in terms of Y. Okay, so kita keluarkan rumus U in terms of Y. Okay, half m omega square darab dengan Y square. Okay, sekarang dia berminat pada Y 0.03. Okay, jadi kita tahu kan nilai potential energy ni berubah mengikut displacement. Jadi dia berminat dengan displacement 0.03 meter. Okay, jadi straightforward gantikan nilai Y sebagai 0.03 meter. Mass and omega tetap. Okay, masih 5 eksponen negatif 3 dan omega masih 4 square. Okay, ini adalah 0.03 meter square. Okay, 0.03 square. Okay, so dalam unit joule itu adalah jawapan untuk 3 Roman. Okay, so next kita teruskan dengan soalan yang kedua. Alright, diberi 0.3 kilogram block is attached. So kita keluarkan information. Okay, so kita tahu mass. Okay, given. Okay, mass 0.3 kilogram is attached to one end of a horizontal spring dengan spring constants of 20 Newton per meter. Okay, diberi juga K. Spring constant adalah K. Nilai K adalah 20 Newton per meter. Keluarkan information. Bila buat soalan fizik ni, kita first thing first sentiasa keluarkan information. Okey, jadi kalau kita nak fahamkan lakaran gambar rajah ni, ini adalah horizontal spring. Okey, so ni adalah horizontal spring. Kita letakkan satu block. This is the block. Okey, yang mana block yang di given mass tadi. Okey, dan dia punya spring constant iaitu K adalah 20 Newton per meter. It is released 7 cm from the equilibrium position. Okay, jadi katakanlah ini adalah keadaan awal sebelum spring tu ditarik. Ini adalah equilibrium position dia. Ini kosong, ni adalah equilibrium position. Dia kata dia dilepaskan 7 cm daripada equilibrium position. So, katakanlah kita tarik dia ke kanan sepanjang 7 cm. Okay, jadi blok dia sekarang kat sini. Okay, maksudnya spring ni sedang meregang sejauh 7 cm. Okay, dan kita lepaskan dia. So, apa yang berlaku adalah sebenarnya pada jarak 7 cm inilah amplitude. Okay, amplitude iaitu maximum displacement untuk ayunan SHM.
Jadi, mass ni tadi, daripada 7 cm, dia akan bergerak patah balik ke kosong, and then dia ke belakang sebanyak minus 7 cm, kembali ke kosong, and then kembali ke 7 cm. Dia akan oscillate lah seperti itu. Okay, so sebenarnya information yang dia nak bagi kat sini adalah 7 cm ni is for the amplitude of the SHM. Okay, jadi kat mana, daripada mana posisi yang dia tarik ataupun dia compress, itu yang dia akan undergoes SHM. So itu adalah amplitude. Okay, so maksudnya information yang ketiga is the amplitude. Okay, so kita akan tukar siap-siap 7 cm sebagai 0.07 meter bahagi 100. Okay, soalan A. Determine the velocity of the block at time t. So diminta V in terms of t. Jadi kita akan keluarkan rumus V in terms of t. Okay, di mana rumus V in terms of t adalah A omega cos omega t. Okay, so check information. Apa yang kita dah ada? Kita dah ada amplitude ke? Ya, kita dah ada amplitude. Adakah kita dah ada t? Ya, sebab t ni diminta pada 0.5 second. Okay, adakah kita dah ada omega? Belum lagi. So, kita perlu cari dahulu nilai omega. So, nak cari nilai omega, kita dah ada K. So, ada satu relationship Km dengan omega. K di mana? K adalah M darab dengan omega square. Okay. So, K adalah 20 Newton per meter. So, mass is 0.3. So, kita boleh tentukan omega. Okay, so now kita dah ada omega. Okay, now kita tekan nilai dalam kalkulator. So, A is 0.07. Okay, masukkan nilai omega. Okay, cos. Okay, dan omega ni omega yang sama saja nilai. Dan darabkan dengan T. T yang kita berminat, tempoh masa untuk cari velocity tu pada 0.5 second. Okay, so keluarkan kalkulator dan tekan nilai semua ini dalam radian mode, bukan degree mode, radian. Hati-hati, radian mode. Okay, so tekanlah semua nilai tersebut dalam radian mode. So, jawapan dia dalam meter per second. Okay, jangan tekan dalam degree mode. Okay, so selesai soalan velocity. Okay, dan soalan B. Calculate the total energy of the spring system. So, dia tak minta khusus kinetic energy. Dia tak minta potential energy. Tapi dia minta total energy. So, ada satu saja total energy. Rumusnya adalah half M omega square darab dengan A square. Okay, so straightforward saja. Sebab semua nilai ni kita dah cari. Masukkan saja nilai dia. Okay, mass 0.3. Omega kita dapat kat atas tadi. Squarekan dia. Okay, dan A 0.07 square. Kita tekan kalkulator dalam unit joule. Itulah jawapan bagi